Okey, Alhamdulillah. Tahniah pada kamu yang join kelas. Walaupun kelas PJ kan. Macam malas je nak join pagi-pagi. Okey, tak apa. Sebenarnya bila PJ ni subjek yang santai-santai. Tapi kita kena ada, kita nak cari ilmu secara yang bersantai-santai. Awak tak stres, tak payah nak kira-kira kan. Okey. Jadi saya terang, awak dengarkan. Lepas tu kita tengok apa yang ada dekat situ. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey sekejap Okey. Jadi hari ini kita akan masuk PJ bawah tajuk perhubungan. Perhubungan. Jadi dalam tajuk perhubungan ni kita nak tengok dekat sini kan. Kalau dia tajuk perhubungan maksudnya kita akan tengok macam mana perhubungan antara pelajar dengan guru, antara pelajar dengan parents, macam tu. Okey, jadi kita akan tengok pasal tajuk perhubungan. Okey, bawah tajuk perhubungan iaitu kita tengok di sini. Okey, saya akan sharekan awak punya, kita akan tengok pada YouTube tapi saya akan terang macam biasa menggunakan bahan yang ada dalam YouTube ni, kemudian saya akan terang apa yang ada di sini. Okey. Sekejap ya. Okey. Sekarang nampak tak apa yang saya dah share? Nampak tak? Respon sikit, nampak tak? Nampak tak? Hello? Oh, saya tak share skrin lagi Okey, sekejap. Sekejap ya. Sebab tadi saya share guna satu apps tu. Saya ingat saya dah share skrin yang ni, rupanya belum. Okey, sekejap. Okey, dah nampak dah? Dah, cikgu. Dah, okey. Awak tengok kat sini di bawah tajuk perhubungan. Okey, di bawah tajuk perhubungan, PJPK tingkatan 5, bawah tajuk perhubungan. Kesan tingkah laku antisosial. Antisosial. Jadi, kamu faham tak apa yang dimaksudkan dengan antisosial ni? Agak-agak apa antisosial ni? Cuba bagi idea. Zul, apa dia antisosial, Zul? Tak nak bercampur dengan orang lain, cikgu. Dia tak bercampur dengan orang lain. Tajuk perhubungan, betul lah tu. Tak bercampur dengan orang lain. Okey. Lagi siapa nak bagi jawapan lagi? Ada lagi? Ada? Tak ada. Okey. Jadi dalam standard, tutup dulu mic. Standard pembelajaran kita iaitu kita akan menyatakan maksud tingkah laku sosial, antisosial. Zul dah bagi tahu dah tadi. Iaitu dia ni tak nak berhubung dengan orang lain. Dia duduk je sorang-sorang dalam kelas contohnya, kan, ataupun orang antisosial ni kadang-kadang bila dia dah terlampau terlampau fokus dengan gadget, dengan phone je. Jadi dia boleh hidup dengan phone, dia tak boleh hidup tanpa phone. Tapi dia tak dengan manusia, dengan kawan-kawan dia tak boleh nak bersosial. Dia tak boleh nak bergaul. Okey? Kemudian kita tengok kat sini membincangkan kesan tingkah laku antisosial. Tutup mic dulu. Tolong tutup mic dulu. Dengar suara kat rumah awak. Siapa ni? Tolong tutup mic. Tolong check. Awak ada 6 orang je. Siapa yang tak tutup mic, tolong tutup mic. Anis, cikgu. Anis, tolong tutup mic, Anis. Okey. So kat sini dia kata membincangkan kesan tingkah laku antisosial. Okey, apakah kesan kepada individu yang bersifat antisosial? Kita akan tengok juga yang ini. Kemudian menjana idea cara menangani antisosial. Jadi kita akan tengok macam mana cara kita nak menangani antisosial tu. Okey, jadi apa yang dia apakah yang dia perlu buat? Okey. Jadi kita tengok seterusnya kat sini. Okey, sikap seorang yang tidak suka bergaul dengan orang lain serta bersifat individu. Okey, kat sini dia kata jenis-jenis tingkah laku antisosial. Macam mana? Ni dia menyendiri, memberontak,
ego yang tinggi. Sentiasa merasakan dirinya betul. Menyendiri. Macam saya kata tadi, bila dalam kelas, dia tak bergaul dengan orang lain. Dia duduk sorang-sorang macam tu. Datang sekolah, datang. Lepas tu balik-balik. Memberontak. Maksudnya dia ni sukar untuk menerima pendapat orang lain. Dia nak ikut dia je kan. Jadi bila dia ikut dia je, bila orang dia tak setuju dengan apa-apa yang orang punya pendapat, dia memberontak. Dia mengamuk ke kan. Okay, dia cepat nak marah ke. Ego yang tinggi. Ego yang tinggi ni lebih kuranglah dengan memberontak. Maksudnya dia ni sentiasa, contohnya ego yang tinggi. Siapa nak bagi idea? Apa maksud ego yang tinggi? Bagi contoh ke? Ada tak? Dia suka ikut kehendak dia sendiri. Dia suka ikut kehendak dia sendiri. Dia kata dia je betul kan? Okay. Sentiasa merasakan dirinya betul. Tu ada dia. Degil yang tidak terkawal. Jadi kalau awak tengok kelima-lima sifat antisosial ni, adakah sifat yang positif ke negatif? Sifat ni bagus tak? Kalau ada pada diri kamu. Bagus. Tak bagus kan? Menyendiri, awak tak nak hirau dengan orang lain, tak baguslah. Awak kena pandai bergaul dengan orang lain. Memberontak kan? Ego yang tinggi, sentiasa merasakan diri yang betul. Jadi dia sukar untuk menerima pendapat orang lain. Jadi yang macam ni tak bagus kalau kita kekalkan ada pada diri kita. So sebagai pelajar, jadi awak kena elakkan daripada 5 sifat ini. So kita tahu 5 sifat ini datangi daripada apa? Daripada pelajar yang antisosial. Jadi kalau boleh, maksudnya kalau awak tahu diri awak tu macam aku ni duduk pasif je dalam kelas, macam tak bergaul dengan kawan. So awak elakkanlah daripada benda tu berlaku dekat awak. Sebab bila benda tu berlaku, ini menyebabkan diri awak bersifat tadi tu. Ada 5 sifat tadi. Jadi tak bagus. Okey, contoh kat sini. Contoh tingkah laku sosial yang baik. Bersosial. Ni yang baik lah. Tadi ada 5 yang tak baik. Jadi yang baik kat sini ada 4. Bersosial. Menjalinkan semangat setia kawan. Okey, cuba siapa seorang terang sikit. Awak baca je slide yang saya share ni. Lepas tu awak boleh terang sikit. Okey, siapa? Dania. Apa nama? Dania ke? Siti Nodanya, cikgu. Okey, Siti Nodania. Okey, baca ni. Baca pasal yang pertama ni bersosial. Menjalinkan semangat setia kawan. Membantu rakan yang berada dalam kesusahan. Okey, cuba awak terang. Apa yang awak faham dekat sini? Suka membantu kawan dalam kesusahan lah. Okey. Jadi dia mempunyai hubungan baik dengan kawan. Jadi dia akan saling membantu antara satu sama lain. Itu yang bersosial. Jadi sifat ni yang baguslah. Kan? Okey, seterusnya Izzat. Saya. Okey, siapa tu saya tu? Siapa tu bagi nama? Siti Nodanya. Okey, Siti Nodanya. Okey, lagi siapa yang nak terang pasal rajin berusaha ni? Siapa? Saya buka pada sesiapa yang nak mencuba. Cepat. Kita santai-santai, awak keluarkan idea awak. Awak ni bagus sebenarnya, idea banyak, cuma awak tak nak keluarkan. Okey, cuba siapa nak cuba? Dia selalu memberi semangat kepada kawan. Siapa ni? Siapa sebut nama? Siti Nodanya. Oh, awak juga. Okey. Okey. Dia jadi kat sini dia memberi semangat pada kawan. Awak sebut apa tadi? Macam mana? Saya tak faham. Memberi semangat kepada kawan. Okey, itu maksudnya awak memberi semangat pada kawan kan. Kawan yang lemah, macam kawan tu mungkin berputus asa, awak bagi semangat. Itu bila awak bersosial kan. Jadi menjalinkan hubungan baik dengan kawan. Okey. Okey, orang lain cuba bacakan pasal rajin berusaha. Orang lain siapa? Siapa tu? Dania lagi. Okey, orang lain lah pula. Orang lain. Cepat, orang lain siapa? Nanti kalau tak ada baru Dania. Okey, pelajar lelaki lah pula. Izzat. Tak ada. Zul. Okey, cuba Zul. Zul nak terang mana?
Rajin berusaha, hormat menghormati atau muafakat? Yang mana Zul nak terang? Tak kisah. Hormat menghormati. Ya, okey. Kuat sikit Zul, tak dengar sangat. Hormat menghormati. Okey Zul, kuatkan kuat sikit suara. Itu kita kena sedar kita tu dekat mana. Kalau kita pelajar, macam di sekolah, kita ada guru, kita ada pihak pentadbir, kita ada pengetua. Jadi kita kena pandai letak diri kita di mana. Okey, jadi Tapi tu kuat sikit Zul. Cuba Zul, kuat sikit. ada masalah lain. Kadang-kadang pelajar ni dia ada inferiority complex, cikgu. Aha. Rasa rendah diri itu yang menyebabkan kadang-kadang bukan Tak dengar. Kadang-kadang pelajar, suara awak macam jauh dah Zul. dia ada inferiority complex, cikgu. Okey, aha. Jadi dia ada rasa rendah diri. Jadi Dia rasa rendah diri, okey. Jadi menyebabkan dia takut nak berkawan dengan orang lain. Oh, okey. Jadi maksudnya sebenarnya tu daripada diri individu tu sendiri, betul tak? Ya, je. Jadi orang lain masalah di dalaman dia. Ya. Kuat pun suara kau. Okey, masalah diri dia, dalaman dia. Okey, cara nak mengatasi tu agaknya macam mana Zul? Susah juga cikgu. Nak Ya. tahu ada penerimaan, dia tak tahu penerimaan orang luar pada dia. Okey. Tapi kalau sepatutnya individu tu dia mestilah mencuba kan. Dia kena sebab keyakinan diri ni orang lain tak boleh nak bagi. Awak je ada. Cari. Jadi sebenarnya tengok kalau macam contoh saya tak kenal sangat pelajar 5N. Okey, kalau kamu tak pernah bercakap, jadi saya pun tak tahu kebolehan kamu. Dan kamu pula kalau cikgu suruh tak bercakap, tak nak buat, jadi cikgu tak tahu. Tapi bila macam ni awak tengok, bila saya suruh keluarkan idea, saya dengar sebenarnya awak ni semua adalah pelajar yang hebat yang boleh keluarkan idea yang bagus. Jadi sebenarnya awak tak individu tu sebenarnya bukan awak je lah. Maksud saya semua orang tak perlu rasa rendah diri. Awak kena yakin dengan kebolehan, dengan keistimewaan yang Allah bagi pada awak. Mungkin apa dia? Ada okey. Apa dia? Keberanian. Ya, ada keberanian. Dan keberanian ni kena tengok pada tempat. Jangan terlampau berani. Kadang-kadang berani ada setengah pelajar tu, dia punya berani dah jadi macam biadab. Dia berani sangat. Cikgu cakap macam ni, dia lawan. Itu juga berani. Tapi berani tu, berani yang tak bertempat. Berani yang tak betul pada tempat yang tak betul. Awak kena berani tapi menegakkan benda yang betul. Ya Zul. Apa Zul? Contoh satu, masa kelas PDPR ni pengamatan saya lah. Okey. Kalau kelas tu tak bercampur dengan kelas lain, umpamanya kelas 5N saja. Jadi kita aktif. Kita berani jawab dengan cikgu. Tapi bila bercantum je dengan kelas, terutama kelas-kelas yang lebih atas tu, jadi budak 5N jadi pasif. Jadi dia rasa rendah diri ya. Kadang masalah kita bukanlah budak 5N ni tak nak aktif. Tapi because ada kekangan di situ. Okey. Bagus. Okey, jadi maksudnya itu idea awak kan? Okey. Tapi tak apa. Benda-benda ni saya suka dengar. Sekurang-kurang saya tahu. Kalau nanti cikgu-cikgu lain katakan, macam saya tak mengalami sebab saya memang PJ dengan 5N je. Jadi mungkin cikgu lain kata 5N ni tak masuk kelas, 5N ni tak nak bercakap. Jadi mungkin salah satu punca saya akan tengok sebenarnya masa cikgu tu mengajar 5N ini combine dengan kelas apa. Macam tu lah ya. Betul Zul? Ya. Jadi tapi sebenarnya kita pun kena tahu. Okey, sebenarnya bila PDPR ni, kenapa dia orang pihak sekolah dia combine kelas, tapi combine tu dia tak adalah combinekan 5N dengan budak 5A. Taklah macam tu kan. Tapi yang hampir-hampir macam tu. Sebab kita kesuntukan masa, jadual yang diberikan. Kan? Jadi supaya nak mengelakkan kalau kita tak combine kelas, cikgu dia non-stop dan pelajar juga awak akan jadi mungkin terkejar-kejar.
Terkejar-kejar kalau nak macam kat sekolah kan jadual 30 minit kan. Kalau macam ni satu hari mungkin kamu ada 3 subjek macam tu je. Tapi kalau ikut yang jadual sekolah, awak setengah jam. So dia benda tu terkejar-kejar. Jadi itulah perlunya dia combine kelas. Tapi tak apa. Okey, tapi tak apa. Saya faham itu. Okeylah, itu betul lah juga kan. Sebab awak rasa rendah diri. Tapi sebenarnya Zul, awak kena yakin. Dan saya rasa kalau dekat kelas lain, okey, saya rasa kalau macam Zul pun mungkin ada keyakinan diri akan bercakap. Orang lain, awak jangan rasa rendah diri. Awak jangan rasa rendah diri sebab kelas-kelas yang depan daripada kelas awak, mungkin diorang pun tak berani nak bercakap. Tapi kalau awak berani menyuarakan pendapat, kan, jadi pelajar kelas lain pun akan, wah, ni 5N. Jadi sebenarnya abjad kelas tu bukan menunjukkan diri awak pun sebenarnya. Sebab awak ni dinilai daripada peperiksaan mungkin. Jadi mungkin awak duduk kat 5N. Tapi dari segi aspek lain macam ni nak mengeluarkan idea. Macam yang awak dah bercakap sekarang ni lah dengan saya. Sebenarnya tak semua orang boleh keluarkan idea-idea tu. Okey. Tahniah. Bagus. Okey. Apa lagi nak tambah? Ada lagi nak cakap apa-apa? Nak tambah lagi? Ada tak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey. Jadi lagi ni muafakat, tolong menolong, memumpuk semangat. Semangat kawan. Tolong kawan. Okey. Jadi tu tadi. Bagus saya dapat idea apa yang pelajar, apa perasaan kamu. Macam itulah. Kan? Okey, next kita tengok seterusnya. Jadi kat sini kita dah tengok tadi, dah nampak antisosial akan menyebabkan apa. Lepas tu kita dah tengok dah contoh tingkah laku yang baik, kat sini ada 4. Jadi sebenarnya ada banyak lagi pun secara tak langsung awak tahu pun apa yang awak buat selalu di sekolah kan. Ni kesan tingkah laku antisosial. Kurang bijak membahagikan masa kan. Bila awak antisosial, awak kan menghadap laptop aja. Sebab tu kita punya kelas PDPR setengah jam online, setengah jam lagi buat latihan untuk mengelakkan belajar rasa bosan asyik tengok laptop. Kan? Ataupun dekat sini bila kamu terlampau fokus dengan handphone, main game, awak tak dapat menguruskan masa dengan baik. Okey, dalam masa belajar. Kenapa? Bila awak dah ketagih main game, awak takkan fokus masa belajar. Masa cikgu mengajar, awak akan tertidur. Cikgu suruh join PDPR, awak tak join. Kenapa? Data dah habis. Kenapa data dah habis? Dah main game malam-malam. Kan? Dan tertidur. Pukul 10 pun buat kelas, tak join. Kenapa? Tertidur. Kenapa tertidur? Sebab main game sampai lewat malam atau sampai awal pagi. Sepatutnya waktu awak rehat. Ni semua kesan tingkah laku antisosial lah. Sebab dia bersosial dengan alam maya saja. Okey. Tidak mempunyai hubungan rapat dengan ahli keluarga. Sebab dia kerja dia menghadap laptop aja, main game aja. Jadi dia tak ada hubungan kekeluargaan yang baik. Orang-orang yang macam ni biasanya dia bila dia akan agresif tau. Sebenarnya orang yang fokus sangat benda macam ni, dia satu masa dia akan agresif. Tu benda yang tak bagus lah kan. Ahli keluarga tidak mengetahui masalah yang dihadapi. Sebab dia tak nak bercerita, kan? Macam mana nak tahu masalah dia? Sepatutnya kalau awak ada masalah, awak kena bercerita. Betul tak? Cuba awak cerita kat saya sedikit situasi awak di rumah. Macam mana awak buat untuk mengelakkan atau awak berkongsi masalah dengan keluarga? Apa yang awak buat? Saya tak pernah kongsi masalah saya dekat family. Oh, tak pernah berkongsi. Tapi adakah awak ada masalah? Ada cikgu, tapi saya tak pernah kongsi lah di family. Oh, ya ke? Awak memilih untuk tidak berkongsi dengan family. Tapi adakah awak boleh menyelesaikan masalah awak tu? Boleh cikgu. Boleh. Masalah tu bukan masalah besar lah kan? Masalah kawan, sikit-sikit macam tu je. Betul? Okay. Kadang-kadang ada juga masalah family tapi saya diam je. Oh, okey. Tak apa. Kalau masalah macam tu, kalau awak rasa, kalau awak bercakap akan menyebabkan masalah tu lebih besar, okey. Awak diam tetapi sebenarnya awak tak boleh pendam masalah. Nanti tiba masa dia akan meletus nanti, lagi bahaya. Jadi kita dekat sekolah ada kaunselor, ada peranan kaunselor. Jadi awak boleh share masalah awak dengan kaunselor. Dia sebenarnya tempat yang paling tak bagus awak berkongsi masalah adalah kawan.
Walaupun awak kata cikgu dia kawan rapat saya daripada kecil-kecil pun, tidak boleh. Kawan bukan tempat awak boleh berkongsi masalah. Sebab kawan ni, nama pun kawan. Lama-lama nanti jadi lawan, kan? Ada peribahasa macam tu, kan? Dia ada masalah macam ni. Macam Saya mana? faham. Dah pernah ada. Kan? Pernah. Dah pernah hadapi. Jadi kawan ni, bila baik, ialah bila dia tak baik dengan awak, kalau awak pernah cerita masalah dekat dia, mungkin dia akan cerita pada orang lain. Kan? Betul? Setuju? Macam kalau depan kita dia macam baik lah. Tapi kalau belakang kita dia macam macam tu jadi. Itulah dia kawan. Jadi tempat yang paling bagus untuk awak menyelesaikan masalah atau berkongsi masalah adalah apa dia? Iaitu jumpa dengan kaunselor atau guru kelas awak atau guru yang awak percaya. Cikgu dia bukan kawan awak. Maksudnya cikgu takkan nak cerita nak tahu tak si Zul tu, saya nak cerita kat Dania. Dania nak cerita pasal dekat Zul. Tak perlu pun. Jadi cikgu dia tak akan buat benda macam tu, insyaAllah. Tapi kalau kawan, bila dah duduk buat nanti mungkin dia akan tercerita masalah awak. Jadi tempat yang paling bagus sebenarnya yang pertama bagi saya selalu didik anak saya apa-apa masalah berkongsi dengan parents. Parents tak akan menjatuhkan awak. Dan parents dia tak akan cerita keburukan, nak jaja-jaja cerita, tak ada. Jadi awak cerita pada parents awak. Tapi macam tadi Dania kata, mungkin Dania tak nak cerita pada keluarga dia, tak nak share. Mungkin kalau Dania share, masalah tu akan jadi lebih besar atau akan berlaku yang tak bagus dalam keluarga. Okey, Dania dia mengambil langkah untuk berdiam diri. Tapi berdiam diri ni pun tak bagus, Dania. Jadi kita ada kaunselor di sekolah. Awak boleh berhubung dengan kaunselor. Siapa pernah jumpa dengan kaunselor? Saya nak tanya. Ya. Kalau jenis saya ni daripada dulu lah. Daripada saya kecil lah. Saya memang daripada kecil sampai sekarang saya memang suka berdiam diri. Okey. Kalau ada apa-apa masalah family ke kawan ke kan, saya suka diamkan diri. Oh, memang suka berdiam. Jadi tapi maksudnya tak menyusahkan awak lah bila awak berdiam diri tu. Awak tak ada stres? Tak ada. Tak ada, tak apa. Tak ada sebab awak selesa dengan cara awak. Saya kata mesti cerita tapi itu awak tak selesa dan awak rasa awak berdiam diri, awak boleh selesaikan masalah. Tak apalah. Kalau tak boleh, jadi awak kena berkongsi dengan orang supaya orang boleh mengeluarkan idea apa nak buat. Macam tu. Boleh? Okey? Ya. Ada nak cakap lagi? Tak ada. Okey. Lepas tu apa dia, Dania? Saya fikir positif lah kalau ada apa-apa masalah. Yes, betul. Kita mesti fikir positif sebab awak kena ingat. Bila kita fikir positif, insyaAllah benda yang positif yang akan datang dengan kita. Kalau kita rasa, penatnya PDPR ni, malasnya nak PDPR ni, malasnya aku nak bangun. Jadi benda tu negatif lah. Okey. Kemudian dia kata kat sini akan mewujudkan masyarakat yang tidak ambil peduli. Kenapa tak ambil peduli? Sebab dia bila dia antisosial, jadi hidup dia dengan laptop, dengan game aja. Jadi dia tak tengok pun keadaan luar, apa cerita dengan jiran kat sebelah rumah. Kalau sekarang tengah ada COVID, dia tak tahu ke jiran dia kok mungkin sakit ke, contohnya. Jadi ni kata tidak ambil peduli. Dan masyarakat memandang negatif. Kenapa memandang negatif? Sebab awak duduk sorang-sorang kan. Jadi orang nak bercakap dengan awak pun tak berani. Itu dia. Okey. Kemudian langkah-langkah untuk mengatasi tingkah laku antisosial. Mendekatkan diri dengan hal-hal agama. Jadi awak kena biasakan dekatkan diri dengan agama. Maksudnya sekarang ni kita tak boleh pergi dengar ceramah. Kita tak boleh pergi masjid semua kan. Jadi caranya apa? YouTube ada. YouTube ni awak ambil ustaz-ustaz ke ustazah yang terkenal, yang memang awak kenal. Jangan awak ambil entah orang negara mana yang awak tak kenal. Nanti dia menyampaikan benda yang sesat untuk kita pula. Ambil. Siapa yang awak biasa dengar tak? Ada kan motivator kan? Pakar-pakar motivasi. Ustaz-ustaz, ustazah yang dekat YouTube. Siapa biasa tengok macam tu? Saya, cikgu. Kan bila awak tengok, awak akan rasa macam dapat sesuatu. Okey, saya sendiri saya akan apa dia?
dia rasa tenang je. Ya, betul, betul. Daripada bila awak tengah tak tenang, awak tengah berserabut, awak pergi dengar lagu yang lagu entah apa-apa heavy kan. Kepala awak pun jadi lagi pening. Tapi kalau awak dengar selawat, dengar ustazah ke ustaz share tips apa yang amalan, awak akan lebih tenang. Betul lah tu. Okey. Kalau berzikir pun dapat juga cikgu. Kalau apa? Berzikir. Ya, betul. Kena berzikir. Melibatkan diri dengan aktiviti yang bermanfaat. Sekarang ni aktiviti tak boleh kat luar. Jadi bermanfaat kat rumah lah. Jadi sekarang ni awak kena buat aktiviti yang bermanfaat. Mendidik anak-anak dapat mengimbangi aktiviti sosial dan aktiviti alam cyber. Jadi tak adalah asyik tengok laptop je. Okey, laptop ada masa dia. Awak nak main game boleh, tapi ada masa. Mengadakan aktiviti gotong royong. Tapi gotong royong sekarang maksudnya kemas dalam rumah, buat sama-sama dengan family. Tak perlu buat dengan orang lain. Okey? Jadi itu tadi kita tengok dah. Okey, kita mula-mula tengok tadi macam mana orang antisosial, apa kebaikannya, memang tak ada lah cara mengatasi. Okey, kemudian tadi apa keburukan antisosial dan ni langkah untuk mengatasi antisosial. Okey? Jadi dekat sini ada tugasan. Apa dia? Berikan satu cadangan aktiviti boleh dilakukan bersama keluarga bagi menangani tingkah laku antisosial. Gambarkan cadangan anda dalam bentuk iklan atau poster. Ni contohnya lah. Apa? Jadi contoh kan saya nak awak buat dalam buku latihan. Okey, apa aktiviti? Macam tadi Dania kata contohnya berzikir kan. Awak tulislah berzikir. Lepas tu ambil gambar. Gambar ni kalau tak pandai lukis, kalau tak menyusahkan diri awak. Sebabkan saya nak awak hantar dekat phone kan. Dekat phone ni nanti awak cari. Then awak personal WhatsApp dekat saya. Contohlah awak tulis berzikir atau apa. Beriadah. Lepas tu cari je gambar dekat Google. Share dekat saya. Faham tak? Faham cikgu. Jadi tapi tugasan yang awak bagi kat saya awak kena simpan. Dan dalam buku latihan awak tuliskan. Awak tulis soalan ni awak tuliskan tugasan. Nanti awak boleh tengok dekat YouTube apa yang saya rakam ni. Berikan satu cadangan aktiviti. Awak tulis cadangan aktiviti yang saya cadangkan ialah contohlah awak tulis bersukan. Lepas tu awak ambil gambar. Gambarlah gambar orang bersukan. Then share kat saya. Boleh? Boleh cikgu. Boleh Okay, so dengan tugasan ini dekat sini dia kata jadi nak buat poster ke tak apalah, tak kisah pun apa awak buat, tapi saya tak nak itu membebankan awak. Bukan nak kena print nak warna, tak payah. Sebabnya dalam phone ada, awak Google je, cari je, awak boleh jumpa. Okay? So dengan berakhirnya tugasan itu, maka berakhirlah kelas kita. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, orang lain? Orang lain ada nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada Okay. So kalau tak ada, ya. Kalau kita simpan masalah kita banyak. Macam mana Dania? Kalau kita simpan masalah kita banyak-banyak, okay? Apa akan jadi pada dalam diri kita? Tak boleh. Kita tak boleh simpan pendam masalah kita. Okay, apa dia? Azul nak bagi idea. Apa dia, Zul? Nanti dia lama-lama dia dah saturated, dia meletup. Macam saya lagi banyak masalah cikgu kan. Ya. Penyakit saya apa betul. Jadi memang kena keluarkan, beritahu dekat betul. Dengan doktor, dengan mak bapak, semua adik-beradik betul. Kena beritahu. Betul. Jadi kita tak boleh. Bila penuh sangat nanti kita tak boleh nak kompres lagi, dia tendang keluar balik lagi haru. Ya, betul. Macam saya kalau macam stres sangat. Kaunselor lah Dania. Yang dengan kaunselor, cikgu kaunselor kita ramai kan. Mungkin ada yang kaunselor kita yang paling baik sekali, yang pada rasa kita lah, kita jumpa. Betul. Kaunselor kita ramai. Nanti kalau Zul kata dia selesa dengan kaunselor yang ni. Mungkin Dania selesa dengan kaunselor lain. Jadi kaunselor setiap pelajar dia akan ada selesa. Jadi awak boleh jumpa dengan kaunselor. Betul Zul kata. Awak tak boleh simpan. Boleh kan cikgu? Apa dia? Kalau kita percaya dekat cikgu pun boleh juga jadi kaunselor kita kan? Boleh. Macam saya. Macam Dania boleh jumpa
Ya, macam saya cakap tadi, maksudnya awak boleh cerita dengan guru kelas, guru mana-mana guru ke, awak boleh bercerita ataupun cumanya kalau boleh jangan bercerita dengan kawan sebab saya memang sebab kawan ni awak akan jadi dia kan sebabnya kita tak tahu awak nanti awak akan berkawan baik dengan dia sampai bila. Kalau dengan guru tak adalah hubungan yang terlampau baik lepas tu jadi musuh, tak ada. Jadi memang pada guru kaunselor memang dia yang pertama mak ayah awak lah. Lepas tu saya kata tadi kaunselor ataupun guru awak. Tapi kawan bukan tempat untuk awak berkongsi masalah. Sebab antisosial ni sangat bahaya. Bila awak tak pandai bersosial, kan maksudnya awak tak boleh nak bercerita dengan orang. Macam sekarang ni okey lah. Awak bersosial lah sebab awak boleh mengeluarkan idea. Awak boleh mengeluarkan pendapat awak. Jadi saya akan membantu awak untuk bimbing awak sama ada idea yang awak keluarkan tu okey ke tak okey. Macam tu kan. Macam Dania kata, Dania simpan je masalah. Tapi Zul bagi tahu, tak boleh buat macam tu Dania. Jadi betul lah. Jadi dekat situ awak nampak tak perlunya bersosial. Jadi bila awak akan bagi tahu sesuatu dan kalau tak okey orang lain akan bagi tahu. Kan? Betul? Okey? Tahniah, nampaknya kita punya perbincangan hari ini hangat. Okey, insyaAllah nanti ya apa dia? Kalau jenis saya kan banyak berkongsi masalah saya dengan kawan lama saya kan. Itu kalau dia suka share masalah saya dekat orang lain. Tu yang bahayanya. Sebab tu saya kata awak tak perlu share dekat kawan. Kawan ni bahaya. Kalau dia time dia baik, mungkin dia akan cerita-cerita je. Tapi kalau awak dah tak baik dengan dia satu hari nanti, mana dah tahu kan? Kita tak tahu kan? Tapi kalau boleh, kita kenalah baik dengan kawan kita. Tapi manusia. Jadi kalau tak jadi baik, nanti mungkin dia akan bercerita. Dania tu kan, contohlah gosip kan? Jadi tak bagus. Dalam media sosial cikgu lagi susah. Yes, betul. Sekarang ni orang akan share dalam media sosial. Lagi bahaya. Jadi tu saya kata tak bagus. Dia kesimpulannya share lah pada mak ayah ataupun guru. Guru maksudnya kaunselor macam tu. Orang yang lebih dewasa daripada kamu. Saya share dekat masalah saya dengan keluarga. Keluarga saya lagi merendahkan lagi saya. So saya diam je. Oh, macam tu. Okey. Tapi dia tak apa. Kalau macam tu, awak boleh minta bantuan dengan kaunselor. Sebab bila awak minta bantuan dengan kaunselor akan tengok di mana seriusnya masalah awak. Kalau kaunselor perlu berbincang dengan parents, kaunselor akan bincang dengan parents awak. Jadi bila dia cara kaunselor berbincang dengan keluarga, mungkin keluarga akan lebih nampak siapakah Dania ni. Oh, anak aku ni kat sekolah macam ni. Kenapa aku nak rendahkan diri pada dia? Contoh kan. Jadi sebab tu perlunya awak orang-orang yang boleh menyelesaikan masalah awak. Maksud saya, bila awak cerita dengan kaunselor, cara kaunselor, mungkin kaunselor tengok, ni kena bincang dengan keluarga dia ni. Kalau tak, kesian budak ni, contoh. So, kaunselor memang akan berbincang dengan keluarga awak. Sebab sesi kaunseling bukan saja awak dengan kaunselor. Kalau dia ada masalah yang perlu melibatkan keluarga, memang kaunselor akan panggil keluarga awak untuk berbincang. Boleh? Okey, kita sambung next. Next class kita sambung lagi tajuk ni. Nampaknya hangat. Nanti ajak kawan Zul. Ramai lagi kawan-kawan kat kelas tu kan. Ni siapa ni? Izzat. Panggil kawan-kawan tu, saya nak tengok juga yang lain bersuara. Panggil kawan-kawan. Boleh untuk next class kita sambung? Apa dia? Wahidah line dia slow cikgu. Oh, line dia slow. Okay, tak apa. Sebab saya boleh buat Google Meet dengan kamu hari Jumaat. Hari Khamis memang saya akan bagi latihan saja. Sebab hari Khamis saya clash dengan subjek tingkatan 4. Boleh Okay, so kita jumpa next class. Jumpa lagi Tania. Apa dia Zul? Ada BM lepas ni. Ada BM. Okay, terima kasih. Okay, sorry. Okay, lepas ni rehat kan? BM ke 11 Okay, jumpa lagi next class. Okay, bye. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama ada pun Izzat. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama. Okay.